So kita masuk tajuk differentiation. Okay, pembezaan yang stigma di sekolah, tajuk pembezaan ni katanya susah. So Mama Z dah ringkaskan seperti mana Mama Z bagi tahu di awal pengenalan kita hari tu. Mama Z and team akan buat inovasi khas untuk pelajar. Inilah dia inovasi yang kita dah buat. Okay. So untuk tajuk pembezaan, nota pun boleh guna dan Mama Z akan buat nota ringkas untuk pelajar di sinilah. Okay, nanti Mama Z akan bagi pelajar, kita akan saya akan save sebagai PDF nanti. Okay, saya akan save nanti. So yang ini dahulu kalau saya add another page. Okay, nota yang pertama. Okay, nota yang pertama, ringkas je. Dia jadi tak sepanjang nota kuliah lah. Nota kuliah tu sebab ada soalan. Okay, Mama Z bagi contoh. Apabila Mama Z ada sebutan Y, perkara pertama yang pelajar kena tahu, boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh Mama. Boleh. Kalau saya takut kecek suara sebab cuaca kat sini dah mendung, dah agak guruh-guruh sikit. Okey, perkara pertama apabila ada Y ataupun ada Fx, okey, pelajar boleh membuat proses pembezaan. Hasil kita bezakan Y adalah dy dx. Atau kita boleh tulis dia sebagai Y prime. Okey, pengenalan dia. Y juga kita boleh tulis dia sebagai Fx. So, bila kita bezakan dia, kita akan tulis F prime X. Okey, nota yang pertama. Nota yang kedua. Okey, Mama Z guna warna lain, warna hijau. Nota yang kedua. Sebab kita tak ada soalan lagi untuk nombor 1 ni. Okey, so kat sini tajuknya pembezaan. Lepas ni Mama Z ada mesyuarat. Okey, so nota yang kedua. Selesai dah hak ni. Nanti ingatkan Mama Z nak bagi nota carta alih. Okey, yang kedua, apabila Mama Z ada X. Ada X, kita bezakan X dekat sekolah, cikgu kita kata bila kita bezakan X, kita dapat 1, betul? Boleh ke? Betul. Okey. Kenapa kita dapat 1? Sebenarnya apabila kita buat pembezaan terhadap X, kita akan dapat dx per dx. Kalau Y tadi jadi dy dx. Kalau X, dx per dx. Sebab itulah jawapannya adalah 1. Betul kan? Dx per dx. Kita potong-potong kan? Betul. Okey, itu yang kedua. Okey, nama lain kepada dy dx ni ialah kecerunan. Kecerunan. Okey, apabila kita cari kecerunan garisan, yang itu nanti Mama Z akan cerita dalam tajuk 9. Yang ini kita baru tajuk 8. Nanti kita sambung nanti yang itu. Okey, itu nota nombor 2. Okey, nota seterusnya, Mama Z gabungkan kedua-duanya. Okey, gabungkan kedua-duanya. Dia akan jadi, kalau tak faham tu tanya sebab ada pelajar yang tak ambil MAT. Okey, so yang ketiga, Mama Z gabung. Y sama dengan 2X tambah dengan 3. Okey, so Mama Z nak buat sedikit pembetulan. Mama Z nak ajar nombor yang ini dulu. Okey, Mama Z nak ajar yang nombor 3 dulu, baru teringat. Okey, yang nombor 3. Mama Z ada constant 7. Tadi Y, perkara pertama Mama Z buat Y.
yang kedua X, yang ketiga nombor pemalar. Apabila kita membezakan pemalar, okay, kita akan dapat jawapannya ialah kosong. Contoh, apabila Mama Z buat Y sama dengan 7. Pada kertas graf kita, dia tak jadi gitu. Tak comel sikit. Kalau Mama Z lukis sini adalah Y, sini adalah X. Jadi katakan di sini 7 Jadi graf kita, graf kita akan menjadi begitu. Straight. Setuju? Ya. Okey. Agak-agak berapa kecerunan graf yang Mama Z baru buat ni? Mama Z lukis. Ni. Berapa kecerunan dia ni? Ada. Kosong. Bukan tak ada, kosong. Infinity. Bukan, kosong. Kosong. Kecerunan tak ada kecerunan. Kalau kita main jongkit ni, kalau orang tu sama gemuk ke, tak gerak jongkit tu. Congek cadung dekat playground tu. Sama So sekarang ni, hak duduk belah sana, hak duduk belah sana Hajar, hak duduk belah sini Dalilah. Dia sama berat. Jadi kecerunan dia adalah kosong ataupun kita buat dy dx bersamaan dengan kosong kerana daripada graf tu sendiri kita nampak kecerunannya adalah kosong. Bukan tak ada, kosong. Okey, selesai yang itu. Ada soalan nombor 3? Tak ada, Mama. Tak ada, kita teruskan nombor 4. Okey, nombor 4. Mama Z gabungkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Gabungkan sekali. Mudah je. Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, jadi bila kita nak buat pembezaan, kita tengok dahulu, kalaulah kita ada 3 ni, Mama Z akan fikir. Mama Z akan selalu buat label nombor 1, nombor 2, nombor 3. Label untuk kita lepas ni bila buat tu kita senang nak ingat nak guna hukum yang mana satu. Sebab tajuk pembezaan ni dia banyak hukum. Bukan pelajar tak erti nak buat. Pelajar tak ingat nak guna hukum mana. Contoh kalau kelas memandu. Kalau tanda gini maksudnya apa ni? Stop. Kalau kita buat ujian JPJ tu kan? Kita tahu ni, kita tahu Mama tapi tak ingat dah masuk gapo. Inilah dia pembezaan. Awak tahu tapi tangan awak tak bergerak. Lambatnya bulan 10 nak tengok pelajar tangan dia gerak kedok. Dia bila buat pembezaan ni tangan dia tak bergerak. Sebab itu Mama Z buat step 1 2 3. 1 2 3. Boleh buat inovasi baru. 1 2 3 untuk skor tajuk pembezaan. Okey, nombor 1 Mama Z nak guna yang mana? Okey, kita bezakan Y dapat apa tadi? dy per x. Kita guna nombor 1, dy per dx. Sama dengan, okey, kita bezakan 2x. 2. Kita dapat 2. Kita bezakan 3. Kosong. Sebab itu cikgu kita kata, apabila kita bezakan persamaan linear, kita akan dapat constant. Cikgu kita buat kesimpulan gitu masa di sekolah. Tapi sebenarnya dia terdiri daripada kombinasi 3 hukum yang berbeza. Tu yang Mama Z buat tu. Okey. Boleh terima? Boleh? Okey. Boleh. Okey, kita nak sambung yang kelima. Okey, yang kelima. Besar sikit nampak. Dah gelap nak hujan ni. Harap-harap cukup masa ni.
Okey, yang seterusnya Mama nak buat nombor 5. Okey, sekarang Mama nak buat something yang ada dalam kurungan dan kat sini ada kuasa N. Ada sesuatu di dalam kurungan dan dia berkuasa N. Kita panggil dia petua kuasa. Power rules. Okey, power rules ni dia ada pantun dia. Kalau you tak nak salin sekarang tak apa, Mama Z tunjuk dahulu pantun yang pertama. Bagi contoh dulu Y, saya guna pen apa? Okey. Y sama dengan X kuasa 3. Dan kita pelik kenapa cikgu kita bijak sangat buat soalan ni. Dia tu dapat dy dx sama dengan 3x kuasa 2. Betul tak kat sekolah? Betul. Kita rasa macam cikgu Emek kita bijak sangat. Tahulah siapa menjadi minat dia. Macam nak jadi bini nombor 2 dia. Gitulah umpama. Kita tengok dia terlalu hebat. Sebenarnya cikgu Emek kita tu dia ada benda dalam otak dia. Dia ada pantun. Yang pertama, dia mula mewujudkan kurungan di situ. Okey? Jadi langkah yang pertama, dia buat kuasa datang ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, salin semula yang dalam kurungan. Yang ketiga, kuasa berkurang. Mama Z tulis semua tapi hakikatnya Mama Z dah post kat awak tadi. Berkurang 1. Yang keempat, yang ini yang mahalnya, yang keempat ni. Darab beza dalam kurungan. Okey, ada 4 tu. Dah kena buka lampu, dah gelap. Okey, so Mama Z mula pantun. Jumpa nanti Mama Z suruh pantun depan Mama Z. Okey, mula-mula kita nak buat pembezaan Y dulu. Bezakan Y dapat apa tadi? dy dx. Nombor 1 tu Bezakan Y dapat dy dx. Sama dengan, jangan beza. Sama dengan saling gitu. Okey, rangkap yang pertama. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab beza dalam kurungan. Dalam kurungan kita huruf apa ni? Next. Bezakan X dapat berapa tadi? 1. Dapat 1. Tu yang Mama Z susun apa yang nak ngajar hari ni. Di samping bahagia rasa dapat result hari ni tu kan. Oh, bahagia sangat. Okey, dan kita ringkaskan, kita akan dapat seperti cikgu Emek kita dulu. Dx sama dengan 3x kuasa 2. Tapi zaman cikgu awak ngajar dulu, cikgu awak kata apa awak ni? Awak kurang power je kan? Cikgu awak kata kuasa ku resau. Masuk matrik selalu. Kuasa berkurang 1 cikgu kita royak. Cikgu kita berhenti sampai rangkap yang ketiga. Cikgu kita mengabaikan yang keempat. Kalau tak ada yang keempat, di matrik awak akan jadi salah. Jadi, itulah peranan Mama Z dibayar gaji untuk terang yang keempat. Cikgu sekolah menengah tak bersalah. Memang tu je yang kena dia ajar. Okey, so Mama Z dah ajar perkara yang kelima. Yang kelima, Mama Z ulang lagi sekali. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Kalau nak suruh dia nampak jadi macam pantun, awak kena tukar macam ni. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Biar dia bunyi ang semua kat belakang. Boleh apa tak pantun ni? Boleh. Jawa boleh. Boleh. Kalau hari nanti kalau Mama Z suruh pantun depan Mama Z boleh? Ni. Boleh. Alim boleh serah.
Boleh. Buat macam Dalila pun tak apa. Kuasa datang ke depan. Boleh buat macam Dalila. Boleh lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Terakan ni. Kalau dia terang ni ujian lalu Ali. Okey. Mama Z baru ajar 5. 5 Okey. Nak sambung lagi ni. Nak sambung? Okey, sambung lagi. Kita guna pen warna biru pula. Yang ke Mama Z nak sambung yang ke-6. Mama Z ada Y sama dengan E kuasa 2X. Mama Z nak buat petua eksponen. Okey, dia ada petua dia. Okey, dia ada cara nak buat dia. Untuk eksponen, perkara yang pertama ialah awak kena salin semula soalan sebiji soalan asal. Salin semula soalan asal. Ataupun bahasa kasar dia, salin semula sebiji sebijun. Bahasa kasar dia. Rangkap yang kedua, darab dengan beza. Beza ni pembezaan Mama sebut beza. Bukannya tolak, pembezaan. Beza kuasa. Okey, Mama Z buat contoh yang ke-6. Dengar betul-betul. Yang pertama, Mama Z nak buat pembezaan Y dulu. Dapat gapo? So kita buat tu, kita dapat dy over dx. Sama dengan, okey, ayat yang pertama. Mama Z kena salin semula soalan asal. E kuasa 2x, ya? Ada orang tanya dekat chat box. Okey. Sekejap saya nak tekan. Saya tak nampak ni sebab saya share screen sebenarnya. Awak boleh tolong baca saya? Hajar apa, boleh tanya. Mama. Hajar tanya. Hajar tanya apa tu? Hajar nak nyanyi je? Bukan tu apa? Bukit-bukit Mama jangan gitu. Saja-saja nak sehujan. Macam mana tanya? Pembezaan tu gapo? Pembezaan. Okey, pembezaan ni sebenarnya proses matematik untuk mencari kecerunan garisan. Jadi dalam matematik tu dia buat tajuknya ialah differentiation. Bahasa Inggeris dia differentiation. Mama Z mengajar bahasa Melayu sekarang, Mama Z guna pembezaan. Okey, faham Mama. Boleh? Sorry, saya pula tulis bahasa Melayu tadi kan. Tajuk dia differentiation bahasa Inggeris cuma Mama mengajar sekarang BM dan itu ajar AdMath pun BM. So dia jadi lekat kata BM tu. Sorry Kiranya pembezaan tu differentiate dia lah Mama. Differentiate. Okey. So baris pertama salin semula soalan asal. Baris yang kedua, Mama kena darab dengan beza kuasa dia. Kuasa dia berapa sekarang ni? Kuasa 2x. Okay, kuasa 2x. Kalau kita bezakan kuasa 2x tu jadi gapo? 2. Jadi 2. Dia ulang balik yang Mama Z ajar tadi nombor 2 tadi. Dia ulang balik. Sebab tu Mama Z kena start daripada low ke tinggi. Okay, low to high. So Mama Z bezakan dapat 2. Jadi baru kita ringkaskan dy dx sama dengan 2e kuasa 2x. Okay, so macam mana? Boleh lagi? Boleh. Baru ni. Dia tak ada banyak lah. Lebih kurang 12 je. Tak banyak kan? 12 je. Sedikit lah. Sikit-sikit. Sikit je.
Okey, yang ketujuh. Mama Z ajar yang mudah-mudah dulu ni. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Mama Z nak bagi yang ini walaupun memang exam nanti dia bagi rumus ni. Y sama dengan ln 3x. Rumus ni dia bagi. Okey. So, rumus yang dia bagi adalah dia kata mula-mula step yang pertama kita kena tengok dulu apakah isi perut. Isi perut kita sekarang adalah 3x. Pelajar kena tengok dulu isi perut. Lepas pelajar tengok, step nombor 2 ialah pelajar kena buat 1 per isi perut yang dia tengok tadi. Okey. So step yang ini dia jadi apa ni? Kalau kita nak tulis. 1 per 3x. Tu step yang pertama dengan kedua Mama combine sebab step pertama tu tak bolehlah nak tulis sebab tengok isi perut. Takkan nak tulis mana kita tengok. Step yang kedua 1 per isi perut. Dah. Okey. Yang ketiga. Darab beza isi perut. Sebab itu penting sangat kita tahu yang mana isi perut. Sebab bermula dengan isi perut. Jadi apabila Mama Z nak buat keseluruhan dia akan jadi yang pertama Mama Z kena buat differentiate Y dulu. Dapat berapa? Differentiate Y dy dx sama dengan differentiate ln 1 per isi perut darab kita differentiate isi perut kita dapat 3. Okey, ada soalan tak? Ln 3 memang hilang lah. Hilang. Ln 3 dia hilang. Okay, so ringkasannya dy dx sama dengan 1 per x. Itu petua nombor 7. Oh, kuatnya guru saya tutup ni sekejap saya tutup pula. Okey, beres. Okey, boleh tanya? Ma. Step 3 tu kan, darab beza isi perut kan? Apa kata kalau, ya kan 3x kan, isi perut tu kan? Kalau kita buat untuk step 3 tu, kalau kita ambil perkali x, ambil 3 je. Boleh juga. Tapi kita risau takut isi perut dia kuadratik. Gitu. Sebab saya bagi contohnya yang simple. Okay. Boleh. Jadi nak senang cerita, nanti rumus bagi macam ni. Mama tulis rumus tak tahu macam mana soalan ni nak ditanya dalam exam ni. Dia tulis macam ni. F prime X iaitu pembezaan sama dengan 1 per Fx darab gana you buat F prime. Gapo dah tajuk depan? Mula-mula saya tengok mula dah. Tak confident pula nak tulis. Allah ada semua dah lah. Okey, tak apa. Okey, so Mama Z buat dulu, tutup yang ni dulu. Yang rumus tu kemudian kita tengok. Tak confident, takut rumus tu tak disenaraikan sebab dia lambat lagi. Penentuan rumus mana nak keluar tu. Bila dia nak cetak kertas soalan awak, baru dia akan tanya Mama Z balik. So, rumus apa yang nak? Jadi Mama Z tak yakin, jadi tak jadi nak tulis. Okey, nombor 7 boleh? Boleh. So sekarang kita ada dah daripada nombor 1, 2, 3 ikut urutan, 4 dia punya kombinasi, 5 petua kuasa, 6 petua eksponen,
7 petua lawn. Okay, Mama Z nak pergi kepada yang ke-8. Yang setakat yang Mama Z ajar ni, yang tak ambil emet rasa terbeban ke tidak ni? Yang tak ambil emet macam mana? Ke rasa Mama Z mendera pelajar ni? Kalau awak perasan, Mama Z tak mula dengan subtopik yang awal. So, Mama Z nak suruh you cool dulu. Mama Z tak mula dengan limit. Kalau ikutkan PowerPoint yang awak ada tu, dia mula dengan limit kan? Mama Z tak mula dengan limit. Mama Z nak bagi awak cool dahulu. Okey. Yang ke-8. Okey, petua yang ke-8. Kita kenali dia dengan nama petua hasil darab. Mama Z panggil PhD. Okey, contoh soalan. Y sama dengan 3x kuasa 2. Kemudian ada pula kat tepi ni 4x kuasa 3. Contoh soalan Tapi pelajar kata senang sangat Mama ni. Okey, tak apa, buat susah sikit. Y sama dengan X kuasa 2 E kuasa 2X. Mama combine beberapa contoh daripada nombor 1 hingga 7 tadi. Mama Z combine 2. Nombor 1 hingga 7 tadi dia duduk seorang-seorang. Dia satu sebutan saja. I mean dia yang asas. Single. Okey, sekarang ni dia ada 2. Yang pertama, X kuasa 2 ni kita panggil polinomial. Yang kedua kat belakang ni ada namanya eksponen. Dia ada dua hukum yang tadi. Warna biru tu hukum apa? Hukum nombor berapa warna biru? Nombor 5. Nombor 5. Yang warna kuning? 6. Mama Z combine 2 hukum sekarang ni dengan hubungan darab. Okey, Mama Z akan guna, yang ini Mama Z guna inovasi juga. Mama Z akan guna petua hasil darab. Okey, petua hasil darab. Okey, so Mama Z nanti ada perkataan Cat Wu. Kaedah akaun tunai dan kena tambah dengan Wu. Tu nama petua dan petua ni ada di KMKT je. Ada di KMKT saja hukum Cat Wu. Ini adalah projek inovasi dan juga R&D Mama Z and the gang lah. Okey, dekat sekolah pun belajar. Okey, kat sekolah you macam ni. Nilai U sama dengan warna hijau, warna biru ke warna kuning? Biru. Kita ambil yang biru. Okey, V sama dengan E kuasa 2X. kuning. Dekat sekolah kan awak belajar pecah gitu kan? Yep. Okey, kemudian cikgu suruh buat DU DX. Jadi Mama akan guna petua nombor 5. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa menjadi 1 dan 1. So dapatlah 2x. Setuju? Pak tu? Setuju. Setuju. Okey, kita tengok pula Mama Z tulis warna lain. Nak buat DVDX. Sama dengan kita akan guna petua nombor 6. Salin semula soalan sebiji sebijon. Darab dengan 2. Boleh warna biru? Boleh. Okey, tengok Mama Z akan cross ni. Cross warna kuning. Okey, bila awak cross warna kuning, awak dapat jawapan berapa? 2 X E 2X.
E2X. Itu hasil awak cross warna kuning. Sekarang ni Mama Z nak cross warna biru. Warna biru pula. Okey, apakah hasilnya? 2E kuasa 2X, X kuasa 2. Mama Z buat add dulu Betul. Awak tadi betul. Cuma Mama Z tak biasa tulis gitu. Dapat macam tu. Boleh ke? Boleh. Okey. Kemudian exam nanti rumus akan diberi. dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. Rumus ni diberi. Okey ke? Okay. Boleh? Okey, kemudian pelajar tengok Mama Z kata tadi tajuknya ialah Cat Wu. Ni, Mama Z kata Wu ni, perkataan Wu. Macam mana Mama Z nak guna rumus tu? Wu ni maksudnya Mama Z tak nak rumus ni. Mama Z tak nak rumus ni. Mama Z nak guna rumus dy dx. Mama Z nak buat V dulu. Betul atau salah kalau Mama Z tukar? Betul. Dia betul sebab kalau Mama ada nombor 2 tambah 3, boleh tak Mama buat 3 tambah 2? Boleh. Boleh. Sebab dia sama maksud. Tu reason dia. Jadi Mama akan, yang jalan kerja Cat Wu ni hanyalah step saja. So Mama Z nak isi ke dalam jawapan ni ke dalam rumus. Okey, jawapan yang pertama. Yang mana satu V du dx? Cross kuning ataupun cross biru? Cross kuning. Cross kuning adalah V du dx. Dan kita dah cari dah dapat dia 2x E kuasa 2x. Boleh ke? Boleh. Tambah dengan U dv dx cross biru dan hasilnya ialah 2x kuasa 2 E kuasa 2x. E kuasa 2x. Okey. Kemudian Mama Z keluarkan benda yang sama. Contohnya ada nombor 2, ada nombor 2. Mama Z keluarkan nombor 2. Okey, keluarkan nombor 2. Okey, apa lagi yang sama? X. X. Lagi? E kuasa 2X. E kuasa 2x. Benda yang sama. Okey. Kemudian faktor nombor 1 tambah dengan X. Inilah dia ringkasan jawapan kita. Boleh ke? Boleh. Mama, Ya. mari mana dah 1 tambah X tu? Mama Z faktor. Okay. Kalau contoh kan 2x tambah dengan 4x. Mama tak boleh lah ni kuasa 2. Jadi Mama Z boleh keluarkan nombor 2x ni. Lepas tu nak hasilkan 2x ni darab 1 lah. Okey. Boleh faktorkan saja. Okey, boleh pergi lagi kau? Boleh. Tak boleh royak sebab tajuk ni dia bukan susah, dia banyak. So Mama pergi sampai 8 dulu. Okey, sampai 8 dulu. 9 petua hasil bagi tak boleh ajar dekat-dekat dengan petua hasil darab. Ia baloh. Okey, ia baloh. Okey, Mama Z terus kepada Mama Z tinggalkan yang ke-9 petua hasil bahagi tu Mama Z tinggalkan. Kemudian yang ke-10 Mama Z tinggal
first principle. Tak ajar lagi. Yang heavy ni tak ajar lagi. Nak suruh pelajar fikir positif dulu. Bukannya tajuk differentiation tu susah. Dia banyak dan soalan exam bukan nak tanya yang susah tu pun. Okay, Mama Z tinggal apa tu hasil bahagi. Kemudian Mama Z tinggal first principle. Lepas tu Mama Z akan sambung sikit lagi, satu part lagi supaya yang ini mudah. Okay, mudah. Dan biasanya pelajar boleh buat dah. Okay, Mama Z sambung yang ke-11. Okay, sambung yang ke-11. Okay, relax je. Oh, harap-harap hujan tidak mengganggu Okay, Y sama dengan, sayang juga kat laptop ni sebenarnya. X kuasa 4 tolak X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan 100. Mama Z combine semua. Okay, ready? Mama Z nak buat dy dx. Okay, yang pertama jadi apa? 4. X 4X kuasa 3. Okay, yang kedua? Kuasa datang ke depan. Tahu tak tu? 2 X kuasa 3 X kuasa 2. Kuasa 2. Ya. Yang senyap tu, ia boleh ke ia tak boleh sebenarnya? Sebab Mama Z one day nanti Mama Z akan bagi tahu bila pengarah nak pantau Mama Z. Mama Z tak mau you diam lah maksudnya. Tapi janganlah gel-gel lajuk. Okay, Mama Z tak tahulah terpilih pula pengarah nak pantau. Sesi lepas timbalan pengarah pantau Mama Z. Takut, tapi sebenarnya Mama Z okey mengajar kan. Kena akak baku sendiri, okey. Cuma kadang-kadang takut sebab bos nak pantau. Okey, yang ketiga jadi gapo? 8X. 8X. Yang keempat? Negatif 2. Yang kelima? Kosong. Okey, tu namanya yang Mama Z sedang buat ni ialah pembezaan peringkat pertama. First order. Mama Z sedang buat first order. Mama Z nak ajar second order. Okay, second order. Mama Z guna warna hijau. Second order kita tulis dia sebagai D kuasa 2Y per dengan dx kuasa 2. Yang ni kita panggil tadi first order. Yang Mama Z baru ni second order. Okey, kita sambung lagi sikit. Sama dengan dapat berapa sebutan yang pertama? 12 X kuasa 2. X kuasa 2. Kalau sambung lagi? Negatif 6X. Sambung lagi? Tambah 8. Tu second order. Kalau dekat degree nanti dia sambung lagi menjadi third order, awak jangan takutlah. Di matrik tak ada. Contoh kalau ada 3 cube y 3x cube. Kalau ada lagi, terus 24 x tolak 6. Boleh? Boleh. Okey. So cara menulis yang ini yang lain, kita tulis sebagai y prime. Yang ini kita tulis dia sebagai y double prime. So silibus awak sampai y double prime sahaja. Boleh? Tu yang ke-11. Okay, yang tu yang ke-11. Okay, so ada satu lagi yang ke-12. Mama Z kata ada 12 tadi kan? Ya. Petua hasil darab ditukar menjadi petua lon.
atau petua hasil bahagi ditukar menjadi petua lon. Okay, Mama Z, KIV, 3 benda penting ni. Bukannya nak suruh habis kelas sekarang, bukan. Maksudnya yang ini Mama Z tak sentuh hari ni, yang ni kita akan sentuh 30 hari bulan 9. Yang ini pun sama, 30 hari bulan 9 2021 esok. Okay, so kita pergi kepada nota kuliah. Okay, nota kuliah. Saya ambil nota kuliah sekejap. Sebab tak boleh nak habis kelas awal-awal ni, tak boleh. Dengar tak guru dari luar? Dengar. Dengar tu lah, risau. Kawasan ni memang kawasan kilat sikit. Okey. Nombor 9 tadi. Nombor 10 tadi. Ke nombor 11 Nombor 11 yang Mama Z kata first principle. Ada tak Mama Z direct tadi? First principle Mama Z ajar besok. Bukan tak nak ajar hari ni. Saya takut spoil pelajar. Spoil. Okay. Okay, kita buat latihan yang ini. First principle tak belajar lagi. Tak mau first. Kita nak pergi kepada tajuk 8.2. Mama Z ajar tadi basic rules. Lepas tu Mama Z ajar tambah tolak sampai second order tadi. Sum. Betul ke je sum tu? Salah je? Semua sorry. Mama Izra tak perasan. Sum rule, product rule, Mama Z panggil apa tadi? PhD. Quotient rule, Mama Z panggil PHB. Okay, Mama Z tertinggal lagi chain rule. Okay, so esok ada satu lagi, Mama Z kena tambah yang ke-13. Jarang keluar tapi kok keluar, kita study juga. Chain rule. Mama Z tak sentuh lagi. Okay, kemudian yang include tu, itu adalah power rule. Kemudian B tu merujuk kepada second order yang Mama tunjuk sampai peringkat yang kedua tadi. Okay, itu yang Mama ajar tadi tu di bawah tajuk 8.2. Okay, yang ini Mama dah sentuh. Cara penulisannya, kita boleh tulis dy dx ataupun f prime ataupun y prime. Untuk second order, d2y dx2 ataupun f double prime. Kita sebut f double prime, jangan sebut f prime, tak mau. Double prime. Yang ini adalah y double prime. Okey, kemudian Madam Izra dia buat proses penulisan yang lengkap. Okey, proses penulisan yang lengkap dari segi differentiation. Okey, tapi kalau Mama Z buat ni, Y sama dengan X. Dapat berapa tadi? Ni petua nombor berapa ni? 1. Nombor 2. Nombor 2. So mula-mula Mama kata kita buat Y dulu. Okey, Y dapat berapa? dy dx. Kita differentiate X dapat? 1. Inilah jawapan yang Mama ajar tadi. Kalau nak tengok penulisan yang apa yang ada dalam minda, yang macam Madam Izra buat ni. Okey. So kalau Mama Z buat yang ini pula, dy tak payah. Saya takut ganggu minda awak. Okey. Kemudian Mama Z ajar, kalau kita ada constant di sini,
kita tahu F prime kita adalah kosong. 2 pi ni juga adalah nombor. F prime X juga kita akan dapat kosong. Sebab 2 pi itu adalah nombor biasa. Kita tak payah differentiate dia. Okey, kemudian contoh 3. Okey, saya nak perkataan lain. Okey, perkataan yang Mama guna tadi, pembezaan. Lepas tu guna differentiation. Ni perkataan lain dia, derivative. Ada banyak sangat perkataan. Saya tak tahu kenapa pelbagai guna ni. Okay, so dia guna perkataan derivative, maksudnya sama. F prime X sama dengan, teka, dapat berapa? 23 X 23X kuasa 22. Gitu je. Tajuk ni dia penulisannya macam ringkas. Okey. Sudah soalan B pula Mama. Lagu mana nak buat ni? Kita relax. Kita tukar dulu soalan. Fx sama dengan X kuasa negatif 1/2. Boleh? Mama Zek buat naik atas. Boleh. Tak boleh, kena pasal juga bateri ya. Sekejap dah. Kilat tapinya. Okey, Mama Z buat naik atas. So Mama Z nak buat pembezaan. Sebab dia sekarang petua kuasa. Perasan tak? Petua kuasa. Kita kena buat sini kurungan, betul? Betul. Okey. Sama dengan, okey, mula-mula pantun yang pertama. darab. Apa? Pantun pertama. Darab kuasa. Bukan. Pantun pertama, kuasa datang ke depan. Ni rumus dia ni. Kuasa bawa depan. Kena bawa tu dulu. Kuasa dia bawa ke depan. Negatif 1/2. Okey, step kedua. Salin. Salin semula dalam kurungan. Dalam kurungan tu huruf apa? X. Okey, step ketiga. Kuasa berkurang 1. Guna kalkulator. Negatif 1/2 tolak 1. Dapat berapa? Negatif 3/2. Negatif 3/2 darab beza dalam kurungan dapat berapa? 1. Jadi kita ringkaskan, kita dapat negatif 1 duk alik atas, 2 duk alik bawah dan Mama Z ada X kuasa 3/2. Okey ke tak? Okey. Boleh? Okay, next. Find the derivative of. Yang pertama. Mama nak buat Y dulu. Ni Y ni jangan tak ingat ni, kena buat juga. Nota nombor 1 lagi Mama buat ni. Okay, differentiate Y. dy dx. Okay. Pantun. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab. Berapa beza dalam? 7X. 14X. 14X. Jadi 5 dengan 14 ni kena settlekan 5 dengan 14. Tak ingat 5 darab 14 mata. 5 darab 14. 70 Mama. Okey, so dapat 70. Tak pandai sejak kira duit ribu-ribu ni kan. duit pelajar. Banyak juga tapi ada seorang lagi tak cukup RM300. Kalau Mama Z bagi juga duit Mama Z tak boleh bayar Mama Z punya
yuran taska anak Mama Z. Mama Z decide dulu. Kalau Uncle nak bayar, Mama Z tolong bagilah. Berapa dah tadi? Kadang-kadang kita kena korbankan diri jugalah ya untuk belajar. So malam ni Mama Z decide dengan Uncle. Minta dia tolong bayar. Anak Mama Z memang tak pergi nursery, tapi Mama Z akan bayar juga yuran. Okey, macam mana? 4A? Okey. Tapi sorry lah, power dia agak besar. Kita nak kukuhkan konsep awak sebenarnya ni. Maksudnya yang Mama Z ajar tadi tu sebenarnya lengkap dah. Walaupun awak nampak sejam dah siap tadi. Okay? Okay, tu A. Apabila awak jumpa soalan B, awak jangan takut. Soalan B ni awak kena tukar dulu kepada bentuk yang kita faham. Iaitu 3X tambah 1 kuasa 1/2. Baru kita boleh pantun dengan bergaya. Y, kita differentiate dia dapat dy dx. Okay, barulah kita pantun. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1/2 tolak 1. Berapa? Negatif 1/2. Darab differentiate dalam kurungan. Dalam kurungan. 3. Boleh kah? Boleh. Adakah Mama Z terlalu laju ke macam mana? Okey, kita ringkaskan Okey, Mama Z ringkaskan. 3 Mama Z letak atas. 2 Mama Z letak bawah. Dan Mama Z nak bawa dia ke bawah. Is it okay? Ke terlalu laju? Okay, kalau awak nak bawa semula, okay, Mama Z, Ctrl Z. Alah pula nak memadam. Okay, Mama Z boleh buat macam ni. Sebab dia kuasa negatif tu kan, Mama Z boleh bawa 3X tambah 1 kuasa 1/2. Nama lain kuasa 1/2 ni adalah 3/2 punca. 3X tambah 1. Itu cara slow and steady. Mama Z memang terbiasa hashtag tu minta maaf lah. Cuba dah tak buat tapi terbuat juga. Okey, 4A dengan B okey? Okey. Yang ini dia cerita tentang 3-4 ni Mama dah buat. Yang ini pun Mama dah buat contoh yang susah sedikit. Okey, Cat Wu. Tadi Mama Z buat Cat Wu untuk PhD tadi. Okey, Mama Z guna contoh yang susah sedikit. Okey. Chenru belum? Yang ini. Mama Z terang yang ke berapa tadi? Mama Z terang tentang second order. Yang ni tadi. Contoh kalau Mama Z ulang lagi sekali. Okey, yang pertama y prime ataupun dy dx sama dengan 6x kuasa 2. Boleh? Boleh. Tambah 10x tolak 7. Itu namanya first order. Kalau Mama Z sambung, y double prime ataupun d2y dx2, dia akan jadi 12x tambah 10. Okay, itu namanya second order. Okay, kita tengok seterusnya. Mama Z ajar tentang eksponen. So, untuk eksponen, kata kuncinya ialah, takut pula awak Sekejap. Kata kuncinya ialah salin semula soalan. Yang kedua, ni yang pertama yang Mama Z ajar tadi. Yang kedua, darab dengan differentiate power. Boleh ingat yang tadi?
Okey. Contoh soalan. Kita buat contoh 10. Okey, Mama Z buat satu persatu ni sebabnya Mama Z nak suruh awak, jangan kata Mama Z nak cepatlah tu, kejar masa tu yang buat gitu-gitu. Bukan. Cara Mama Z susun nota adalah secara dari rendah ke tinggi. Okey, dari rendah ke tinggi, dan Mama Z tak nak pelajar tertinggal untuk buat Y ni. Mama Z duk ingat-ingat sebab ujung sekali nanti ada masalah kalau pelajar tak buat. Okey, kalau yang ini pelajar akan dapat dy dx sama dengan salin semula soalan sebiji sebijon darab 1. Betul? Betul. So awak dapat jawapan yang sama. Itulah ciri-ciri E, dia sangat ego. Kalau kita buat soalan yang B, dy dx sama dengan salin semula soalan sebiji sebijon darab dengan 4. Kita ringkaskan jadi 4E kuasa 4X tambah 5. Begitulah yang C. Okay, awak boleh refer VSL tu ya. Okay, kemudian untuk logarithmic function 1 per isi perut darab dengan beza isi perut darab dengan differentiation isi perut. Okay, benda yang sama. Okay. Okay, saya cuba yang B. Okay, saya ambil contoh yang B. Saya buat Y dulu. Saya dapat dy dx sama dengan 1 per dengan 4 tolak 3x. 4 tolak 3x darab dengan 3. Negatif 3. negatif 3. Jadi jawapannya akan jadi negatif 3 per 4 tolak 3x. Cukup yang Mama Z ajar. Okey. 8.4 Mama Z tak sentuh lagi. So saya nak yang ke-14, implicit differentiation. Okay. So kita tinggal lagi untuk esok. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara yang kita kena sentuh besok hari. Okay. Okay. Tinggal implicit. Implicit ni senang saja. Sikit je. Itu je. Tajuk 8. Kalau kelas lain dia belajar lama ni nak habis. Kita esok habis ni esok. Kemudian tajuk 8 ni dia tak keluar dalam delta, dia tak keluar dalam tugasan, dia tak keluar dalam UPS dan dengan bangganya dia akan keluar dalam exam final. Markahnya sangat besar. Tu 19 tambah 9 berapa tu? 28. Jadi siapa yang ada satu perasaan dia tak suka tajuk ni, dia tak nak belajar, awak kena ingat 28 markah datang dari tajuk 8. Tajuk 8 adalah differentiation. Tajuk 9 application of differentiation. Maksudnya tak boleh tajuk 8 maka tak boleh tajuk 9. Jadi Mama Z kalau boleh, yang petua Mama Z ajar ni, biar dia jadi nota ringkas macam ni saja. Supaya awak nampak tajuk pembezaan ni bukannya terlalu besar. Boleh? Boleh Mama. Boleh Mama. Okay, so Mama Z terpaksa stop kelas kat sini. Mama Z ada meeting pukul 3. Mama Z dah lewat. Okay, so isi attendance sebab Mama Z nak lapor diri segera tahu. Isi attendance terus. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. 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 Salam. Mama. Thank you, Mama. Okay. Terima kasih Mama. Sama-sama. Mama. Ya? Terima kasih. Oh, sama-sama.
Hujan dak alik sana no. Terengganu mendung. Oh, mendung lagi sana. Sini gugrak dah. Saya takut ni kalau hujan-hujan ni. Saya sih dulu kawak dah. Tutup pelak mama. Tapi ni nak habis bateri pula. Saya gerak dah mama. Okey, jumpa lagi esok. Okey mama.